Seorang tukang masak ditahan kerana dipercayai memiliki dadah bernilai lebih RM400,000. Ketua Polis Daerah Kluang, SCP Bahrin Muhammad Nuh berkata lelaki berusia 34 tahun itu diberkas di sebuah kediaman di Taman Semho Kluang Ahad lalu. Jelas beliau 6,083.18 gram serbuk ekstasi dan 7.7 gram ketamin dirampas. Turut disita sebuah kenderaan dan wang tunai RM2,000. Kesemua dadah berkenaan dapat menampung keperluan 1,000 penagih. Ia dipercayai untuk dipasarkan ke Kluang serta Batu Pahat. Suspek direman sehingga 14 Oktober. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Projek Jambatan Perigi Aceh di Pasir Gudang akan dirobohkan dan dibina semula atas faktor keselamatan. Ia susulan mendapan di kawasan jambatan sehingga berlaku runtuhan pada 17 Ogos lalu. Exco Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata, proses merobohkan jambatan itu bakal dilaksana sebelum hujung bulan ini. Itu saya pun dah minta pihak JKR daerah Johor Bahru untuk susun balik work program supaya kalau ikutkan tarikh asalnya kita akan siapkan projek ini hujung tahun depan. Tapi kita minta pihak JKR dapat berhubung dengan pihak konsultan dan juga kontraktor untuk kita susun balik work program supaya kerja-kerja ini dapat disiapkan segera. Beliau ditemui selepas membuat lawatan tapak projek berkenaan di Pasir Gudang Johor. Proses merobohkan jambatan tersebut bakal menyebabkan kerugian lebih RM1 juta. Sehingga kini penduduk di kawasan berkenaan menggunakan jambatan sementara untuk memudahkan urusan harian. Sedang dibina sejak 2019 itu runtuh. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Melaka menggagalkan cubaan menyelundup masuk pelbagai jenis hasil pertanian yang disorok dalam bagasi pakaian. Perbuatan itu dikesan dilakukan segelintir penumpang feri semasa pemeriksaan pada 10 Oktober lalu di JT Penumpang Port Dickson Negeri Sembilan. Makis menerusi kenyataan memaklumkan merampas pelbagai hasil pertanian seberat 30 kg bernilai RM300 yang dibawa tanpa kelulusan permit. Antara hasil pertanian yang dibawa masuk seperti cili segar, biji benih tumbuhan, pokok hiasan dan buah limau. Barang disembunyikan di dalam bagasi pakaian bagi mengaburi mata pegawai penguatkuasa. Kesemua penumpang itu telah ditahan pegawai Makis dengan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Inisiatif projek Bandar Pintar dilaksana ke arah mencapai status Melaka sebagai Bandar Pintar menjelang 2035. Datuk Bandaraya, Datuk Syadan Uthman berkata, 7 komponen diperkenalkan bawah projek berkenaan. Ia termasuk mobiliti pintar yang mengintegrasikan internet kebendaan IoT dan pengangkutan bagi meningkatkan kecekapan dan keselamatan. Selain mengurangkan kesesakan, kos dan impak kepada alam sekitar. Sekarang ni boleh katakan hampir 90% inisiatif ada dilaksanakan di kawasan MBMB. Antaranya yang kita ada laksanakan adalah Spectra M, sistem Smart LED, S-Pop, tali amaran pintar dan juga ada pelbagai inisiatif yang kita laksanakan secara inovasi di kawasan MBMB. Yang mana penggunaan semua inisiatif ini diguna pakai di kawasan MBMB dan kesannya kepada masyarakat setempat.